Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sudut Pandang yang dipancarkan terus dari studio kami di Bukit Kepulauan Kuala Lumpur. Malam ini kita nak bercerita mengenai inovasi. Kami di Astro Awani seringkali bercerita mengenai kreativiti dan inovasi dalam pelbagai platform rancangan yang telah kami ada di Astro Awani itu. Dan seringkali setiap satu daripadanya kami cuma bawakan cerita-cerita menarik. Bukan sahaja daripada kajian R&D di peringkat makmal yang mempunyai fasilitis ataupun kelengkapan yang cukup canggih, tapi kita cuba untuk mencari dan juga berkongsi cerita, pengalaman dan juga penyelidikan ataupun hasil-hasil inovasi khususnya di peringkat akar umbi. Dan ini yang dilakukan oleh Yayasan Inovasi Malaysia pada tahun lepas melalui program iaitu Jejak Inovasi, dan tahun ini program sebegitu kembali lagi untuk tahun 2012. Banyak lagi pengisiannya, katanya lebih banyak lagi kawasan yang mahu mereka jejaki dan banyak lagi hasil inovasi yang mahu mereka kaji dan juga temui dan mungkin boleh dikembangkan dan diberikan nilai tambah. Kerana itu yang menjadi satu tanggungjawab mereka juga, selain daripada mencari dan juga menjejaki hasil-hasil inovasi itu, ianya perlu diberikan satu nilai tambah, perlu didokong dan juga disokong dengan persekitaran yang lebih kondusif supaya hasil-hasil dan kebijaksanaan masyarakat di peringkat akar umbi ini dapat diangkat untuk dijadikan satu produk yang dapat dikongsi dengan masyarakat yang lebih luas pada akhirnya nanti. Jadi untuk bercerita mengenai perkara ini bersama saya di studio, Saudara Muhammad Azif Datuk Musaffar, iaitu pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia bersama dengan kita. Jadi Azif, kalau kita secara perbandingannya ataupun kita imbau semula apa yang telah dilakukan sepanjang tahun lepas, Jejak Inovasi 2011 berkunjung ke lebih kurang 3 buah negeri, tetapi hasil yang dibawa balik kalau berdasarkan direktori yang ada di laman web Yayasan Inovasi Malaysia, beratus-ratus di situ, pelbagai ciptaan yang dihasilkan daripada pelbagai usia, daripada remaja sehinggalah kepada seorang pakcik di Mukah yang berusia 65 tahun. Masing-masing ada idea masing-masing. Jadi bagaimana kita meletakkan matlamat untuk Jejak Inovasi pada tahun 2012 ini? Bagaimana pula? Right. Pada tahun lepas, seperti Zul cakap tadi, kita telah pergi ke 3 buah negeri, Melaka, Sarawak dan Sabah. Dan di 3 buah negeri itu memang pelbagai orang yang kita jumpa di pelbagai peringkat masyarakat. Tetapi yang the common theme-nya adalah kita lihat rakyat Malaysia ni begitu kreatif dan begitu inovatif sesungguhnya. Jadi sebenarnya tak cukup masa. Kita nak pergi banyak tempat lagi, tapi program Jejak Inovasi itu di setiap tempat hanya 3 hari. Dan memang rasanya kita nak pergi lebih banyak daripada itu sebab banyak sangat benda yang sangat menarik dan sangat excite us sebenarnya di tempat-tempat ni. Dan kalau kita bercerita mengenai inovasi, terma inovasi itu sendiri banyak kekeliruannya. Sama ada kita suka atau tidak suka. Betul. Kita menganggap bahawa inovasi dan juga teknologi dan kreativiti itu hanya dilakukan oleh mereka yang berada di makmal-makmal besar, oleh penyelidik-penyelidik tertentu. Perlukan kajian yang terperinci. Betul. Dan kadang-kadang kita tidak sedar bahawa inovasi itu datang daripada penyelesaian masalah daripada masyarakat di akar umbi sendiri. Dan itu lebih sempurna sifatnya kerana mereka yang memahami masalah mereka sendiri, dan sekiranya ada wujudnya inovasi itu, ia datang daripada mereka sendiri dan mereka dapat digabungkan dengan local wisdom mereka sendiri. Betul. Jadi dalam aspek itu, adakah benar kalau kita masih lagi berkatakan bahawa masyarakat Malaysia ni kurang inovasi? Itu yang selalu kita dengar cerita. Daripada yang pengalaman yang lepas bagaimana? Tidak sama sekali lah. Saya katakan rakyat Malaysia sangat inovatif, sangat kreatif. Daripada pengalaman saya sendiri setelah 2 tahun di Yayasan Inovasi ni, memang begitu banyak kreativiti yang kita lihat. Jadi seperti Zul kata tadi, terma inovasi itu sendiri, mungkin ada banyak misconception ya. Mungkin orang salah faham tentang apa itu inovasi. Sebenarnya kita menerajui dan memperkatakan tentang inovasi yang terangkum, inclusive innovation. Jadi apabila inklusif dan terangkum ni, kita lihat semua aspek lah, dari segi teknikal ataupun non-teknikal, dari segi saintifik ataupun non-saintifik. Jadi kita nak lihat inovasi di semua peringkat. Oleh itu sebabnya di program Jejak Inovasi ini kita pergi ke tempat yang jarang saintis ataupun para researcher akan pergi. Kita bawa mereka ke tempat-tempat pedalaman di mana kita nak tunjukkan kepada orang ramai bahawa di mana-mana jua pun ada inovasi dan kreativiti itu. Jadi kalau bawa ke kawasan pedalaman tahun lepas dengan 3 buah negeri dan 3 hari di setiap negeri, jadi strategi itu mungkin berlainan pada tahun ini kerana masyarakat ataupun warga akademia pun juga perlu mengetahui bahawa apa yang mereka lakukan seiring dengan apa yang berlaku di akar umbi. Jadi strategi tahun ini bagaimana untuk menjambatani antara
mereka di peringkat akar umbi yang punya kepintaran alam mereka sendiri, dan juga dengan ahli akademik yang punya research dan juga kajian mereka yang sudah tertentu. Bagaimana dihubung itu? Apa yang kita dengar daripada para pengkaji dan para researcher dan ahli akademia ni adalah mereka begitu tertarik dan berterima kasih kepada kita kerana membawa mereka ke tempat-tempat yang tak pernah mereka kunjungi. Kadang-kadang researchers ni, saintis ni memang mereka perlu memberi penumpuan. Jadi mereka kadang-kadang terkurung di dalam laboratory tu sendiri. Inklusif tu. Dia tak keluar langsung. Tak keluar langsung. Sebab dia perlu menumpu secara laser, secara sangat tepat. Tapi apabila kita bawa mereka keluar daripada lab dan bawa mereka kepada betul-betul akar umbi ni, on the ground ni, dan berjumpa dengan orang kampung, maka pemikiran mereka pun terbuka. Jadi bukan sahaja orang kampung, orang di pedalaman tu menerima manfaat daripada kunjungan para researcher ni. I think the other way around is lebih banyak manfaat sebenarnya yang kami terima. Kami, para pengkaji, para researcher, para saintis ni, mereka lebih banyak mendapat manfaat sebab mereka lihat di manakah kegunaan aplikasi benda yang mereka kaji tu. Ada tak real world applications kepada perkara-perkara mereka kaji. So in that term memang bermanfaat on both sides. Tapi cara kita nak menjambatani tu, actually kita sedang membangunkan satu peta inovasi. Peta inovasi Malaysia, di mana di dalam peta tu kita akan melihat di manakah inovasi-inovasi akar umbi berlaku. On top of that, mungkin kita boleh layerkan di manakah R&D, what areas of R&D are being pursued di Malaysia ni, di PRIs, di Public Research Institutions, ataupun di IPTA, IPTS, apakah mereka sedang mengkaji, dan kita boleh letak di atas tu apakah yang orang ramai grassroots ni, akar umbi ni sedang membuat daripada kreativiti dan inovasi mereka sendiri. Okey, kalau kita bercerita mengenai kreativiti dan inovasi ini, mungkin kita bercerita di studio hari ini, penonton di rumah mungkin tidak nampak secara jelasnya. Tapi selepas kita berhenti rehat seketika nanti, kita ingin berkongsikan salah satu cerita daripada Tambunan, Sabah. Satu inovasi yang saya rasakan mungkin kita anggap mudah dan apalah sangat, tetapi ianya memerlukan kepakaran dan juga daya kreativiti yang cukup tinggi dengan menggunakan nilai setempat dan dengan menggunakan apa yang ada di sekeliling. Itu yang kita mahukan daripada masyarakat di luar sana. Tiada sebarang batasan dan sebagainya. Jadi kalau nak tahu apa yang kami maksudkan ini, kami berhenti rehat seketika. Kita bertemu lagi selepas ni. Semasa program Jejak Inovasi 2011 yang dilakukan di kawasan pedalaman di Sabah, kumpulan Yayasan Inovasi Malaysia telah berjumpa dengan seorang yang saya rasa inventor yang cukup hebat sekali, kerana dengan menggunakan bahan tempatan tapi mampu menghasilkan sesuatu yang cukup bernilai tinggi. Jadi untuk memahaminya, apakah ceritanya, kita saksikan visual ini dahulu. Prasangka orang ramai menyatakan bahawa bulu ini saya lentur daripada rebung lagi, tapi sebenarnya tidak. Saya kena keluarkan idea, keluarkan kebolehan, kesabaran untuk memperlihatkan bambu ini kelihatan beginilah, bengkok. Sejarah pada mulanya bagaimana saya telah berkecimpung ataupun terlibat dalam pembuatan alat muzik ini bermula daripada muzik moden, dan selepas menganalisa tentang alat muzik tempatan ataupun alat muzik sendiri, saya telah mengetahui yang masih terdapat kekurangan dalam alat muzik tradisional Sabah. Di samping itu, saya telah membuat satu inspirasi ataupun buat fikiran bahawa alat muzik tradisional yang masih terhad ini harus dimajukan ke depan untuk bersaing dengan muzik yang ada dalam masa sekarang. Kedatangan Yayasan Inovasi ke tempat saya amat menggembirakan saya, sebab ada agensi ataupun pihak tertentu yang begitu menilai kerja yang telah saya perbuat selama 13 tahun
sejak mereka datang di sini itu bukan 13 tahun lagi, 20 tahun dah. Keadaan begitulah yang saya harapkan, karena selama ini belum pernah menjenguk saya sebagai seorang perika cipta yang boleh membengkokkan buluh ni. Okey, satu cerita yang menarik. Siapa sangka saksofon boleh dihasilkan daripada buluh. Itu cerita daripada Philippus Jani daripada Tambunan, Sabah. Dan terima kasih juga kepada saudara Zarul Nazli Zulkarnain yang merakamkan visual dan juga video sebentar tadi. Jadi ini antara cerita yang menarik. Sebahagian, salah satu daripadanya. Saya menarik satu apa yang dikatakan oleh Philippus tadi ialah menambah baik alat tradisi, alat muzik tradisi. Betul. Untuk diberikan nilai tambah yang tinggi dan dapat bersaing dengan alat muzik yang sedia ada, dan mungkin sama baiknya dan mungkin rendah sikit kos daripada sedia ada. Betul. Jadi pemikiran yang sebegini mungkin kadang-kala ini yang mahu disuburkan lagi oleh Yayasan Inovasi Malaysia, kerana produk boleh dicipta tapi pemikiran yang sebegitu perlu digemblengkan lagi. Dalam aspek ini, bagaimana penerapan tradisi dan juga penambahbaikan, dan bagaimana produk-produk seperti ini mampu dibantu untuk diangkat ke peringkat yang sepatutnya? Cerita Philippus Jani ni sangat unik lah. Tapi walaupun dia unik, saya personally secara peribadi telah berjumpa beratus orang yang mempunyai cerita yang kalau tak sehebat pun mungkin lebih hebat atau kurang hebat, tapi hebat yang beratus dalam jangka masa yang pendek, dalam masa 2 tahun ini. 2 tahun. Dan saya sangat berterima kasihlah kepada Astro kerana dapat menunjukkan satu filem yang saya rasakan sangat berkualiti. Satu yang dihasilkan oleh filmmaker anak muda kita, Zarul ni, dan banyak lagi kita boleh hasilkan jika kita ada funding lah, kita ada peruntukan kewangan, dan kita ada tenaga kerja yang kreatif yang dapat menghasilkan perkara-perkara ini. Tapi kalau tahu konteksnya si Philippus Jani ni, dia mula-mula belajar bermain saksofon dengan saksofon biasalah, saksofon besi yang dimiliki oleh rakannya. Apabila dia mula nak betul-betul bersemangat nak main ni, dah belajar 2-3 lagu, kawan tu berpindah ke luar kawasan dan dibawa sekali saksofonnya. Oleh itu dia dah mati kutu lah orang kata, dah tak tahu apa nak buat. Tapi di dalam, in his mind, dalam pemikirannya, dia cuba fikir macam mana aku nak dapat saksofon. Dan dia tengok segala material di sekelilingnya yang dia kata menggunakan material setempat. Apa yang ada banyak buluh. Sebatang buluh boleh dibeli pada harga borong 2 atau 3 ringgit sebatang, yang panjang tu 20-30 kaki. Dia sekarang boleh menghasilkan sehingga 4 alat muzik menggunakan 1 batang buluh tu, yang 4 ringgit ni. Dan dia boleh jual saksofon yang sebesar tu pada harga RM1,000 hingga RM1,500. Dan kualitinya sama, tune semua sama. Dia tengok nilai tambah tu daripada RM1 modal, dengan kepakaran dan kecerdikan dan kreativiti dan inovasi yang ada tu, nilai tambahnya beribu kali ganda. So Philippus ni, oleh kerana you say necessity is the mother of invention, dia tertekan, and when you speak to him, boleh rasa dia punya passion tu. Bila ada passion, bila ada semangat, dia boleh menghasilkan sesuatu yang betul-betul di luar jangkaan. Hasil itu dihasilkan dengan tekanan itu sendiri, tetapi dalam masa sama kita mahu, kalau saya tidak menonton video ini malam ini, ramai lagi di luar sana tidak tahu wujudnya satu ciptaan yang hebat seperti itu. Betul. Jadi bagaimana kita dapat mengangkat? Kerana tadi sebelum kita bermula, Zarif ada mengatakan bahawa produk ini bukan saja boleh diletakkan di peringkat di luar daripada Tambunan, dapat dijual juga sehingga ke luar negara. Betul. Tetapi itu memerlukan satu ekosistem yang lebih baik di situ. Adakah kita sudah benar-benar bersedia untuk mewujudkan ekosistem itu dan dapat mengangkat cerita-cerita, kisah-kisah dan juga ciptaan yang sebegini ke tempat yang sepatutnya? Ekosistem tu memang satu yang sedang ditangani. Memang baru semalam saya menghadiri Majlis Inovasi Negara, National Innovation Council, yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dan di platform itu kita juga bercerita tentang inovasi akar umbi ni. Kerana typically kita akan membincangkan, seperti Zul sendiri cakap, tentang high tech, R&D, scientific, tapi grassroots akar umbi ni kadang-kadang diketepikan. Oleh itu kami di Yayasan Inovasi dan juga di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ingin mengangkat martabat
inovasi akar umbi ni supaya kita dapat perhatian nasional, supaya kita dapat peruntukan kewangan yang diperlukan untuk kita membantu mereka di akar umbi ni. Yang dibincangkan macam mana kita nak keluarkan dia daripada setempat ke nasional, ke antarabangsa. Orang seperti Philippus Jani ni contohnya membuat sesuatu yang sangat unik. Bukan saja unik di Malaysia, unik di dunia. Sebab apabila kita lihat tiada seorang pun yang menghasilkan saksofon begitu rupa dibuat pada berbuluh. 100% dibuat daripada buluh. Oleh itu sekarang Thomas Friedman mengatakan the world is flat. Kan, dunia ni satu desa, satu kampung. Oleh itu dengan adanya alat komunikasi canggih, internet dan sebagainya, jaringan sosial, boleh kita mengenengahkan, saya rasa, pereka-pereka cipta kita di Malaysia ni di peringkat antarabangsa dan global. Tapi yang memerlukan satu perhatian yang berpusatlah. Kita perlu take a holistic approach supaya kita boleh tangani soal marketing, soal packaging, soal creation, patenting, protecting IPR, IP rights dia. Itu semua kita perlu lihat daripada seluruh segenap inilah aspek. Kita juga tidak mahu juga inovasi-inovasi ataupun mereka yang punya kecerdikan luar biasa seperti ini meminjamkan ataupun berada kepakarannya di negara luar, kerana itu yang terjadi sikit sebanyak di sini. Jadi untuk memastikan bahawa ini kekal di Malaysia dan dapat dikongsi bersama rakyat yang secara keseluruhannya, itu kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti seketika dahulu. Kita bertemu lagi dalam sudut pandang selepas ini. Kembali kita dalam sudut pandang Azif. Mungkin tahun ini, tahun lepas pergi 3 buah negeri saja, masa 3 hari bagi setiap negeri tak cukup, tapi banyak yang hasil dapat. Tahun ini katanya program ini bakal berlangsung daripada Mac sehinggalah ke Oktober nanti. Jadi sudah tentu lebih banyak lagi contoh-contoh dan juga penciptaan yang kita dapat di situ. Bagaimana kalau kita dapat kongsikan perkara itu? Alhamdulillah, hasil daripada usaha kita tahun lepas dan telah dilihat keberkesanannya, maka kerajaan Malaysia prihatin akan ini dan telah memberi kami amanat untuk pergi ke seluruh negara. Maksudnya kita perlu mencecah kaki ke 13 negeri, juga ke wilayah persekutuan dan juga ke wilayah persekutuan Labuan. Jadi 15 tempat ni. Tak ada yang tinggal. Tak ada yang tertinggal. InsyaAllah 15 tempat kita akan pergi, bermula hujung minggu ini daripada 3 hingga 5 hari bulan di Temerloh, Pahang dan kawasan-kawasan sekitarnya. Jadi kami sudah pun buat ground prep di Temerloh. Rakan kongsi kami di situ iaitu Yayasan Pahang sendiri, IKIP, Universiti Malaysia Pahang, UiTM Jengka, semua tu telah pun mula bergerak daripada minggu lepas lagi sebenarnya untuk meninjau apakah inovasi-inovasi yang kita dapat lihat di sekitar Temerloh. Jadi pada hari Sabtu ini insya-Allah kita akan bawa para researcher, para saintis ke Temerloh untuk melihat apakah inovasi-inovasi di sana. Tapi kalau dalam aspek yang lebih besar, kita dapat angkat ataupun kita dapat mencari dan mengumpulkan mereka ini, tapi itu tidak dapat dilakukan sendirian oleh pihak Yayasan Inovasi. Dan bagaimana kita dapat menggunakan juga Ministry Directory contohnya di laman web Yayasan Inovasi. Salah satu contoh yang mudah. Saya mungkin idealis, tapi perkara ini perlu diberi perhatian oleh pihak-pihak industri juga. Perlu diberi juga perhatian oleh pihak-pihak swasta dan yang lain. Tapi mereka juga perlukan pemudah cara untuk mereka dapat mengambil, mencedok idea ini dan juga dalam masa sama melindungi hak dan sebagainya. Bagaimana kita dapat melihat perkara itu? Partisipasi yang lain juga kita dapat lihat. YIM, Yayasan Inovasi Malaysia, sebenarnya mengambil role pemudah cara itu, facilitator itu. Sebab kami dapat lihat para pereka cipta dan inovator Akumbi ini, mereka tidak dapat menjangkau. Memang dia tak dapat pergi kat tempat saintis ni dan dia tak dapat pergi ke industri ni untuk mendapatkan dana untuk buat prototipe dan sebagainya. Jadi kami menjadi pemudah cara. Apabila kita bertemu dengan inovator Akumbi ni, kita ada satu checklist, dia masuk dalam funnel kita dan kita nak tanya dia apakah yang diperlukan. Adakah dari segi funding, adakah dari segi marketing, adakah incubation, apa yang diperlukan sebenarnya. Apabila kita dah kenal pasti keperluan-keperluan mereka, maka kita pun ada ramai rakan kongsi. Teknologi Park Malaysia, UKM, pelbagai agensi yang MyIPO,
cradle fund dan sebagainya, mereka ini dapat mengambil daripada kita hand over, sebab kami di Yayasan Inovasi Malaysia tidak mempunyai dana untuk invest kepada directly kepada mereka cipta Akombi ni. Jadi kita menjadi orang tengah lah, fasilitator, di mana kita boleh membawa mereka kepada orang yang berminat kepada perkara-perkara yang mereka hasilkan. Tapi bila kita bercerita mengenai mereka yang berminat, salah satu perkaranya mungkin bagaimana memberikan keyakinan kepada industri yang lebih besar di luar sana. Kerana seringkali juga menjadi bukan kebiasaan sebenarnya, tidak wajar perkataan itu digunakan, tapi menjadi satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku ialah kita mungkin mematikan juga usaha itu sebelum ianya diangkat. Mungkin kalau sesuatu inovasi itu selalu yang berlaku, ianya sudah hentikan di situ sebelum kita berusaha untuk mengangkatnya lebih tinggi. Memberi keyakinan kepada pihak industri supaya sesuatu inovasi itu bukan sahaja boleh dipasarkan, tapi memberikan nilai tambah dan juga keuntungan yang besar juga kepada pihak industri. Itu yang dikatakan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, bahawa sesuatu inovasi itu belum bergelar inovasi jika ini tidak diberikan nilai tambah yang tinggi dan dapat memberi peluang yang besar. Bagaimana perkara itu, keyakinan? Betul. Sebenarnya nak memberi keyakinan adalah untuk menunjukkan dan membuktikan bahawa inovasi itu sebenarnya diguna pakai. Terma inovasi itu kepada kami adalah sesuatu yang baru yang dicipta dan diguna pakai dan diaplikasikan. Kalau benda tu baru, cantik, canggih, tapi you simpan seorang-seorang dan tidak diguna pakai, ianya bagi kami bukan inovasi. It's not innovation unless it's diffused, unless it's adopted. Jadi kita perlu lihat juga dari aspek macam mana nak meyakinkan orang untuk mengguna pakai, macam mana nak facilitate supaya orang adopt inovasi-inovasi yang dihasilkan ni. So di Yayasan Inovasi Malaysia dan di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi memang kami lihat dari segi aspek adoption itu tersebut. Tapi untuk meyakinkan betul, there's no other way daripada kita jalankan dulu. Kan kita buat prototype dia, kita hasilkan a small batch, kita jual dulu, kita tengok apa reaksi orang ramai terhadap produk baru ni. So benda-benda ni memang perlu dibantulah. Mereka cipta Akombi daripada zon pedalaman, daripada kampung ni, mereka tidak mungkin dapat keluar ke ibu kota untuk menjual barang-barang yang dihasilkan ni. Jadi kita perlu bantu untuk buat ini. Mereka adalah inventor, bukannya seorang peniaga. Itu jadi masalahnya. Jadi program ini akan bermula pada hujung minggu ini di Pahang Zon Timur 3 hingga 5, tapi di Zon Timur berlanjutan hingga bulan April. Ya, awal April kita ke Kuala Terengganu, pertengahan April kita di Jeli, Kelantan. Kemudian kita akan pergi ke Sabah pada bulan Mei, Sabah, Labuan, balik ke Putrajaya. Jadi every month 2 atau 3 tempat kita akan pergi tiap-tiap bulan sehinggalah bulan Oktober. Okey, mungkin sehingga Oktober nanti kita boleh banyak lagi cerita yang kita boleh kongsikan bersama dalam program yang ada di Astro Awal ni. Kita nak cerita-cerita dari Philip tadi diangkat dan dikongsikan bersama, kerana banyak lagi cerita-cerita yang tidak tahu. Dan juga anda ingin mengetahui banyak lagi kisah-kisah ini, boleh terus ke Facebook, ke laman web Yayasan Inovasi Malaysia, dan juga anda teruskan memberikan pandangan dan juga maklum balas tentang kami di Astro Awal ni di Facebook dan juga Twitter kami, dan juga email kami di sudutpandang@astro.com.my. Kerana ini saja masa yang kita ada. Terima kasih banyak Azif kerana sudi bersama kami, dan terima kasih juga kepada anda yang sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi esok. Thank you very much.